perjuangan Islam, kita nak jawab apa depan Allah nanti kalau Allah tanya apa kau buat dengan agama Islam. Saya memberi peluang kepada kita semua untuk terus jadi hamba-Nya yang beriman dan beramal soleh sehingga ke saat ini. Di malam ini saya telah diminta untuk menyampaikan ceramah mengenai hijrah, dan bukan minggu lepas lagi, tapi tidak dapat minggu lepas, jadi minggu ni lah. Jadi saya mohon banyak maaf jadual yang tak padat ya untuk kuliah di Teratung ni. Kalau nak kata hampir setiap malam lah ya, kuliah di sekitar masjid Teratung. Malam ni pun ada juga yang minta tadi. Alhamdulillah lah kita dapat bersama juga malam ya. Dan alhamdulillah insya-Allah kuliah subuh kita akan bermula minggu ni ya. Saya pun baru baik daripada batuk yang panjang sebulan lebih. Dan 3 minggu ni, sebulan ni 2 kali kampung saja. Tapi yang tak ada dekat perantara ramai. Jadi alhamdulillah kalau kita nak bincang mengenai hijrah Nabi ni dalam masa sampai Isyak je ke? Tidak sempat lah. Sebab hijrah Rasulullah ni satu peristiwa besar, satu peristiwa besar yang mempunyai banyak hikmah, yang menunjukkan satu titik kepada pembinaan negara Islam yang pertama di muka bumi. Jadi satu peristiwa besar yang kalau kita nak urai dalam masa yang singkat, memang sebenarnya saya pun tak reti juga ya? Kecuali kalau kita nak sebut pengajaran yang sedikit lah. Kalau berceramah, saya suka membaca supaya kita dapat mengingat kembali peristiwa-peristiwa yang berlaku. Jadi insyaAllah malam ni kita akan membaca sedikit daripada Fiqh Sirah Syekh Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti Al-Syahid ya. Ngarang buku ini telah ditembak di dalam masjid di Syria. Tuan-tuan masih ingat dalam perang Syria yang permulaan dahulu, dia dibunuh di dalam masjid ketika dia berceramah. Jadi kita insya-Allah akan baca buku dia sedikit, kemudian kita akan ambil pengajaran bersama dengan beberapa ayat Quran. Peristiwa hijrah adalah peristiwa besar, dan siapa yang terlibat dalam peristiwa yang besar itu mendapat kelebihan di sisi Allah yang sangat besar, yang kita semua tidak akan dapat sepanjang zaman. Dalam Islam ada pangkat juga ya. Seperti mana dalam negara kita ni ada pangkat ya, daripada orang biasa pergi kepada Datuk, lepas tu pergi kepada Datuk Seri, lepas tu pergi Tan Seri, apa lagi? Tun ya, paling tinggi negara kita Tun lah ya. Tak berapa ramai orang dapat Tun ni, kalau nak kira 10 orang sajalah, lebih kurang ataupun belah-belah. Di zaman Rasulullah tidak ada Datuk Seri, Tun ke apa ke, dan kita panggil Nabi Muhammad tu Sayyid Rasulullah sahaja, dan juga ataupun Sayyidina. Sahabat diberi pangkat Sayyidina, walaupun sahabat sesama mereka pun tak panggil Sayyidina Abu Bakar, wahai Sayyidina Abu Bakar, tak panggil ya. Ya Abi Bakar, wahai Abu Bakar, suku nama dia. Ya wahai Umar, begitu je. Dalam masyarakat kita ada pangkat-pangkat tertentu. Tapi dalam Islam ni ada pangkat yang pertama ialah ahli hijrah. Ada pertama ahli hijrah. Yang kedua ahli badar, iaitu orang yang menyertai perang badar. Dua pangkat ini sangat besar. Antaranya kelebihannya ialah diampunkan dosanya yang telah lalu dan akan datang. Yang telah lalu habis, yang akan datang berbuat dosa pun diampunkan. Ini kelebihan ahli hijrah.
Orang yang pertama berhijrah. Dan juga yang kedua kelebihannya ialah pangkatnya adalah orang yang menyertai perang Badar seramai 313 orang. Yang ini pun mempunyai pangkat yang besar. Dibezakan di dalam buatan Nabi SAW terhadap mereka. Antaranya ada hadis menyebut bahawa ahli Badar dan ahli hijrah disolatkan jenazah mereka dengan 6 kali takbir. Dan orang biasa ditakbir dengan 4 kali saja. Sampai sekarang kita takbir 4 kali saja. Ya, ini menunjukkan kelebihan. Dan diampunkan dosa oleh Allah kepada mereka walaupun mereka melakukan dosa ataupun kesilapan yang dianggap sebagai kesilapan yang besar. Nah, berlaku kepada seorang sahabat Nabi SAW. Ketika Rasulullah SAW hendak bergerak ke Mekah dalam peristiwa Fathu Mekah, seorang sahabat yang masih mempunyai saudara mara di Mekah sana bimbang kalau mereka terbunuh dalam peristiwa tersebut. Lalu Nabi SAW lalu dia ni menghantar surat melalui seorang perempuan. Dia jadi sahabat Rasulullah. Rahsia perang tak boleh bocor. Siapa-siapa merahsiakan membocorkan rahsia perang dalam tentera, matilah jawapannya. Jadi dia bocorkan rahsia perang melalui satu surat. Surat itu dihantar ke Mekah melalui seorang perempuan. Dalam persiapan Rasulullah hendak pergi ke Mekah ni, dalam peristiwa Fathu Mekah, maka datang malaikat Jibril memberitahu bahawa rahsia telah dibocorkan. Malaikat Jibril beritahu surat itu ada pada seorang perempuan. Lalu Sayyidina Ali disuruh supaya mengejar perempuan itu dan mengambil surat. Lalu Sayyidina Ali mengejar perempuan itu sampai tengah jalan, lalu mengambil surat tersebut daripada perempuan itu. Ditanya siapa yang beri, siapa yang hantar, disebutlah nama. Lalu Sayyidina Ali balik ke Mekah, bagi surat kepada Rasulullah. Rasulullah pun buka surat, baca, memberitahu tentang kedatangan tentera Islam. Maksudnya sahabat itu telah membocorkan rahsia perang. Lalu dipanggil sahabat itu, dan Sayyidina Umar hendak mengangkat pedang, biar aku bunuh dia ya Rasulullah. Sayyidina Umar, kerana dia adalah pengkhianat. Padahal sahabat-sahabat mereka ni, ya. Maka Nabi SAW berkata kepada Sayyidina Umar, jangan Umar, kerana dia adalah ahli hijrah dan juga ahli Badar. Dua pangkat. Ya, orang biasa hancur je. Tetapi kelebihan ahli hijrah dan juga ahli Badar menyelamatkan dia daripada dihukum pancung oleh Rasulullah SAW. Jadi peristiwa hijrah sebenarnya memberi suatu benda yang sangat besar di dalam Islam. Dan perlu diingatkan bahawa Rasulullah berhijrah kerana perintah Allah. Ya, kerana perintah Allah, bukanlah Rasulullah lari daripada Mekah ke Madinah. Segala perbuatan Nabi adalah dengan perintah Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladina amanu wal ladina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Surah Al-Baqarah ayat 218. Sesungguhnya orang yang beriman, orang-orang yang berhijrah, berjihad di jalan Allah, mereka itu mengharapkan rahmat Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mengikut apa yang dikumpulkan di dalam kumpulan hadis-hadis sahih yang diriwayatkan oleh ulama sirah, Rasulullah SAW, Abu Bakar telah datang menemui Rasulullah meminta izin untuk berhijrah. Ketika ramai sahabat berhijrah, hampir semua dah pergi dah dengan cara masing-masing. Ada yang berhijrah sendiri-sendiri, ayah datang dengan keluarga, dan yang pertama sekali berhijrah ialah Abu Salamah bersama dengan isterinya Ummu Salamah, bersama dengan anaknya Salamah. Salamah ni anak dia, ayahnya kita panggil Abu Salamah, maknya Ummu Salamah. Dia tiga orang ni pergi berhijrah.
Bila dengar saja Abu Salamah nak berhijrah, datang mertuanya menahan di tengah jalan. Siapa dia tahan? Dia tahan isteri dia, tahan anak dia lah. Mertua Abu Salamah dia tahan. Kemudian ditahan cucu-cucunya, iaitu Salamah sendiri. Maka berhijrahlah Abu Salamah seorang diri. Ya, jarak di antara Mekah dengan Madinah lebih kurang dalam 400 km. Dalam keadaan tanah yang berbatu panas, dengan macam-macam binatang buah ada pada masa itu. Bukan macam sekarang ya. Macam sekarang kita naik bas daripada Mekah. Terus sekarang naik kereta api lah, saya pun tak tahu lah. Dan naik kereta api dah dari. Dulu kita naik bas. Bersemangat kita labbaik Allahumma labbaik dalam bas. Ya. Daripada Mekah, lepas tu sejam je, lepas tu tidur pula. Dekat Madinah baru pernah pergi pengalaman. Sampai dari bapak marah, dia kata, inilah orang Malaysia, dia kata. Tak semangat, ni bertakbir. Sejam tidur pula tersenyap pula. Letih, kita naik kapal terbang lagi 8 jam apa semua kan. 400 km dia berjalan kaki. Salamah seorang-seorang. Ya, meninggalkan anak isteri dia. Nangis-nangis setahun, bersedih. Jadi keluarga pun tengok setahun ni tak larat, dia kata nak tahan tengok nangis keluarga hari-hari. Maka dibiarkan dia pergi. Barulah dia bertemu dengan suaminya setahun berusaha. Ya, ini pengorbanan sahabat. Sahabat yang berniaga, meninggalkan perniagaan mereka dengan duit-duitnya, dengan barang perniagaannya. Dia ditinggalkan di Mekah, ditahankan, tak ada nak bawa. Naik unta apa semua siap-siap nak pergi. Datang bawa Quraisy. Dia kata, kamu dulu datang tempat kami 1 sen pun tak ada. Bila kamu datang ke sini dapat untung dan sebagainya, dah kaya-kaya, kamu nak bawa harta balik ke tempat lain. Dia cakap, dia kata, nak boleh nak pergi boleh. Tinggalkan harta kepada kami, kamu pergi sendiri. Tinggal harta semua pergi. Ya. Jadi segala dagangan-dagangan apa tu, harta-harta orang Islam ditinggalkan di Mekah. Sebab itu kalau kita tengok perang Badar berlaku, sebab apa? Sebab orang-orang kafir Quraisy ni, bila umat Islam berhijrah, tinggal harta banyak, mereka ambil harta pergi berniaga. Berniaga di Syam. Harta itu diniagakan di Syam. Jadi bila untung balik. Dalam perjalanan balik itulah Rasulullah menerima perintah pergi menahan rombongan dagang. Bukan saya saja, sebab harta itu adalah harta umat Islam. Bukan saja nak pergi tahan, nak ambil harta. Kadang-kadang kita kena baca sirah dengan betul. Kenapa Rasulullah menahan rombongan dagang? Bukan harta Rasulullah, padahal kadang-kadang kita fikir. Tapi kita kena ingat bahawa orang Quraisy merampas harta orang Islam yang ditinggalkan di Madinah, diniagakan di Syam. Jadi arah balik Rasulullah menahan. Tapi dalam peristiwa Badar ini, Allah mentakdirkan perang. Bukan setakat tahan, tapi Allah bagi perang pada umat Islam. Dan umat Islam menang. Ya. Jadi banyak harta ditinggalkan. Anak isteri kadang-kadang terpaksa ditinggalkan. Yang paling berani ialah Sayyidina Umar Al-Khattab, yang sehari sebelum dia berhijrah, dia pergi ke dekat Kaabah. Dia pun panggil bapak Quraisy, dia pun bagi pengumuman, aku nak berhijrah besok. Siapa-siapa yang rasa dia nak isteri dia jadi janda, siapa-siapa yang rasa nak ayah anaknya jadi anak yatim, tunggu aku di bukit sekian-sekian, aku nak berhijrah kat situ. Yang ni Sayyidina Umar. Tak ada seorang pun tunggu. Ya, sebab Sayyidina Umar ni seorang yang berani, yang tegak, yang gagah. Ya. Jadi tak ada seorang pun yang berani pergi. Kalau nak pergi mati, pergilah. Maksudnya begitulah. Ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tunggu lama. Tunggu apa? Tunggu datangnya wahyu Allah. Ya. Tunggu wahyu Allah supaya boleh pergi berhijrah. Jadi soalan apa ni, Sayyidina Abu Bakar bila tengok ramai orang pergi berhijrah, maka dijumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, bolehkah aku berhijrah sekarang? Lalu Rasulullah kata, tunggu. Aku masih menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah bertindak mengikut wahyu. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jawab begitu, maka tahulah bahawa Abu Bakar bahawa
Rasulullah meminta supaya Abu Bakar menjadi teman dia, ya, dalam hijrah. Maka Sayyidina Abu Bakar pun menyediakan 2 kenderaan. Siap-siaplah kenderaan, beri makan, minum, jaga selama 4 bulan. Daripada soalan Abu Bakar sehinggalah hijrah itu masa 4 bulan. Jadi Sayyidina Abu Bakar menyediakan 2 kenderaan, dia beri makan secukupnya. Pihak Quraisy berhati-hati mengikut perkembangan di Madinah masa itu. Tengok orang semakin lari ni, ya. Dan mereka pun buat kajian bahawa yang mengikut Nabi SAW bukan sahaja orang Quraisy dan anak tempatan, tetapi juga orang yang datang daripada Madinah, orang luar pun masuk Islam dah. Jadi mereka masa bimbang. Jadi selagi mana Rasulullah ada di Madinah, maka mereka akan ambil tindakan. Jadi mereka pun bermusyawarahlah di kelab mereka, di rumah kelab mereka, iaitu di rumah Ubay bin Kilab. Ya, jadi mereka bincang. Mereka berbincang, maka keluarlah pandangan bahawa Rasulullah hendaklah dibunuh. Jadi langkah-langkah membunuh Rasulullah telah diambil. Diambillah pemuda tahan nasab daripada kumpulan masing-masing. Ya, kita ingat ada orang Arab jahiliah ni, kalau bunuh, dia bunuh balas. Bunuh balas. Kalau tak boleh balas, dia kena ganti dengan satu nyawa 100 ekor unta. Dia satu nyawa 100 ekor unta. Jadi kalau satu puak pergi bunuh puak yang lain, jadi puak ni akan pergi balas. Kalau hendak balik, kalau tak boleh, setuju, bayar 100 ekor unta. Ini pun sistem dia di dalam Islam. Saya ingat tahun lepas, ya, Sultan Pahang, Sultan Abdullah pernah mencadangkan supaya menggunakan sistem dia di mahkamah. Jadi dia ini dibagi kepada keluarga yang kena bunuh. Sekarang ni kalau orang bunuh bapa kita naik mahkamah, dia je kena hukum, kita tak ada apa-apa, tak ada dapat apa-apa dah. Ya, habis itu dia. Kalau dalam Islam, kalau kena bunuh seorang, dia kena bayar dia. Jadi yang dia itu 100 ekor unta itu dapat kepada keluarga yang kena bunuh. Yang hilang punca pencarian apa semua dapat kepada yang keluarga tersebut. 100 ekor unta. 100 ekor unta, 1 ekor 8,000. 100 jadi dekat 1 juta juga lah. Dekat 1 juta. Dia wajib dibayar mengikut hukum. Kalau dia yang membunuh tak dapat bayar, yang menanggung ialah keluarga dia. Kumpul harta keluarga semua, bayar kepada yang kena bunuh. Sekarang ni kalau keluarga kita kena bunuh anak kita ke siapa-siapa, tak ada apa-apa. Ya. Dia yang kena hukum ataupun penjara, ya, lepas begitu saja. Itu sistem dalam hukuman Islam, ya. Jadi mereka pun kumpullah pemuda tahan nasab. Maksudnya dalam setiap kaum itu dia ambil seorang. Jadi mereka pun pergilah menunggu di rumah Rasulullah SAW. Ya, jadi mereka pun buat rancangan untuk bunuh Rasulullah. Inilah rancangan paling teruk, paling besar, paling jahat untuk membunuh Nabi SAW. Rancangan ini biasanya hanya dilakukan oleh puak-puak Yahudi terhadap nabi-nabi mereka. Ya, orang Yahudi adalah pembunuh nabi-nabi. Jarang kita dengar orang Arab membunuh nabi itu. Tetapi dalam peristiwa hijrah, mereka merancang untuk membunuh. Ya, maka datanglah malaikat Jibril mendahului mereka dan menyuruh Rasulullah SAW berangkat berhijrah dan melarang Rasulullah tidur di tempatnya pada malam tersebut. Diceritakan kepada Sayyidatina dalam Sahih Bukhari, Sayyidatina Aisyah menceritakan, pada satu masa ketika kami berada di rumah Abu Bakar, di mana udara siang begitu membakar, tengah hari panas, orang Arab masa tu pekat tidur lah tu. Tiba-tiba ada orang melawan Abu Bakar. Dan tiba-tiba ada orang melaungkan nama Abu Bakar. Katanya, hai, tengok itu Rasulullah dengan pakaian menyamar diri. Jadi Rasulullah pun pakai telekuk atas kepala, jalan keluar panas. Maka panggil Abu Bakar sampai ke rumah. Dia sampai ke rumah Abu Bakar. Bila di hadapan rumah, baginda minta izin. Lalu Abu Bakar pun mempersilakan Rasulullah SAW masuk, di mana baginda turut masuk ke dalam, kemudian berkata,
mari kita bercakap di luar. Ini langkah-langkah yang Rasulullah ambil bagi tahu. Ya, bukan sahaja terima perintah lepas tu berhijrah, tidak, dia ada strategi dia. Menjaga rahsia sangat penting. Walaupun sampai ke rumah Abu Bakar, masih lagi ajak Abu Bakar keluar daripada rumah, cakap kat luar. Ya, ada rahsia yang kita kena cakap. Lalu Nabi Abu Bakar kata kita semua dalam tu adalah keluarga kita belaka. Maka Rasulullah pun masuk. Lalu Sayyidina Abu Bakar beritahu Rasulullah SAW bahawa Abu Bakar adalah teman dia dalam berhijrah. Lalu Rasulullah Sayyidina Abu Bakar pun tunjukkan 2 ekor binatang yang daripada 4 bulan tadi. Ini 2 ekor binatang. Dia kata, ambillah satu. Rasulullah ambillah satu. Rasulullah ambil satu. Jadi Rasulullah kata, boleh aku ambil, tetapi dengan harga. Bukan ambil saja, ambil free. Dalam keadaan begitu, Rasulullah masih menentukan harga bagi binatang tersebut. Kalau kira Rasulullah dan Abu Bakar nak bagi je, tapi Rasulullah ambil dengan bayar. Ini sahabat semua, muslimin semua, bahawa Rasulullah ni walaupun Nabi dia tidak mengambil kesempatan terhadap orang bawah dia. Ya. Dan itu juga kita kalau jadi pemimpin, jangan mengambil kesempatan terhadap orang bawah dia. Walaupun mungkin orang bawah tu boleh nak bagi saja, nak bagi free, kan? Tetapi Rasulullah tidak ambil free juga. Ambil dengan harga. Ya. Walaupun begitu kadang-kadang kita bila kita jadi pemimpin ni, jadilah seperti Rasulullah. Pergi makan kedai mana-mana, kita tetap payah. Walaupun orang tu nak belanja. Kan? Cerita Aisyah lagi. Kami pun sediakan segala persiapan secepat mungkin. Bekalan-bekalan dimasukkan ke dalam uncang. Di antara yang terlibat ialah Asma binti Abu Bakar yang mengoyakkan kainnya untuk mengikat mulut uncang tadi dan diberi gelaran Zatun Nitafain, pemilik kain pinggang. Sebab dia menggunakan kainnya untuk ikat. Lalu Rasulullah bekerja menemui Sayyidina Ali bin Abi Thalib, menyuruh tunggu di Mekah untuk beberapa ketika sebelum baginda berangkat. Kemudian Rasulullah SAW memberi amanah kepada Sayyidina Ali. Nak pergi dah ni, orang nak bunuh, masih lagi jumpa Sayyidina Ali bagi barang. Sebab Rasulullah ni digerak Al-Amin. Ya, amanah. Dia pegang barang orang, dia pegang harta orang, amanah orang. Sebab masa ni tak ada bank lagi. Bank tak ada apa semua. Bila saya nak simpan barang, saya simpan dengan orang. Ya. Jadi simpan dengan orang, amanah orang, Nabi bagi kepada Sayyidina Ali. Dia kata, lepas aku berhijrah, kembalikan barang ini kepada orang-orang yang telah dia amanahkan. Ya, sebab ada orang yang amanah kepada aku barang. Ini menunjukkan bahawa Nabi ini sangat jujur orang. Ya, dia tak bawa lagi barang orang. Dia suruh Ali kembalikan. Selepas kembalikan, baru kamu ikut aku. Ya. Lalu Abu Bakar pula menyuruh anaknya Abdullah mengintip. Abdullah jadi pengintip. Kemudian Amir bin Fuhairah adalah orang suruhan Sayyidina Abu Bakar, disuruh membawa binatang ternakan ke tempat yang Nabi nak pergi, iaitu ke Gua Sur. Ya, jadi Nabi ni nak pergi ke Madinah. Gua Sur di arah selatan, Madinah di utara, Gua Sur di selatan. Tapi Nabi tak pergi ke utara, Nabi pergi ke selatan dulu, iaitu ke Gua Sur. Ya, jadi Gua Sur ni berapa hari? 3 hari. Menurut riwayat 3 hari. Mereka duduk di sana 3 hari. Yang pernah pergi ke Gua Sur pernah dah tengok kan? Gua Hira pernah lah, tinggi juga Gua Hira tu. Gua Sur ni saya pun tak pernah pergi lagi. Tengok dari jauh saja. Ya. Kemudian Nabi SAW duduk di Gua Sur itu selama 3 hari. Dan Nabi minum susu daripada kambing Amir bin Fuhairah. Nabi 3 hari. Jadi Amir bin Fuhairah pagi-pagi bawa kambing pergi ternak situ, lepas tu petang parking dekat Gua Sur. Dia parking kambing kat situ, Nabi ambil susu dengan kambing tersebut. Minum 3 hari. Ya. Jadi 3 hari lah Amir Fuhairah pagi-pagi. Bawa makanan, yang bawa makanan ialah Asma. Ya. Asma binti Abu Bakar. Bawa makanan, bila bawa makanan dia tak bawa kaki. Jadi di cover oleh kambing tadi. Kan kambing tapak kaki Asma. Bukan tapak kaki Rasulullah.
Kata Abu Asma yang berjalan setiap petang membawa makanan. Amir Fuhairah lah yang bawa kambing menghilangkan tabakat. Jadi makanan dihantar dan minuman adalah susu kambing. Ya, maka puak-puak yang berhimpun di rumah Rasulullah SAW tengah tunggu-tunggu tu, tiba-tiba bila terkejut tengok Rasulullah sudah tidak ada. Ya, ini menimbulkan kemarahan yang sangat-sangat di kalangan mereka. Bila tengok Rasulullah terkejut tengok Rasulullah tak ada, atas kepala ada pasir dah pula. Ya, atas kepala ada pasir. Menurut satu riwayat, ya, dikatakan bahawa Rasulullah SAW keluar, ya, dan membaca ayat dalam surah Yasin. Waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda wa ghashaynahum fahum la yubsirun. Ada riwayat yang kata macam itulah. Ya. Waja'alna min baini aydihim sadda, maka kami jadikan di antara kamu sadda, halangan di hadapan kamu, wa min khalfihim, di belakang kamu sadda, halangan, fa ghashaynahum, maka mereka tidak dapat melihat, wa hum la yubsirun, mereka tidak dapat melihat jalan kebenaran. Lepas tu Nabi lalu kat mereka, Nabi ambil lagi tanah pasir, letak atas kepala. Ya, peristiwa ini nak menunjukkan bahawa sehebat mana perancangan puak-puak kafir ni, maka Allah lebih hebat lagi perancangan ni. Ya, bukan setakat mereka tu macam di pukau, ada pasir pula atas kepala. Ya, jadi mereka tertidur. Jadi puak-puak pemuda tahan lasak ni yang melingkung rumah Rasulullah SAW, mereka kira bahawa mereka nak bunuh Nabi SAW, tapi yang mereka jumpa adalah Sayyidina Ali. Ya, Sayyidina Ali lah yang tidur di tempat Rasulullah SAW. Mereka cari Rasulullah beberapa hari sampai kepada Gua Thur sendiri. Ya, Gua Thur ni rendah sahaja, kalau duduk, kalau tunduk nampak dah. Tapi mereka ini dihilangkan fikiran mereka daripada datang idea nak tengok Nabi. Dia tak ada terfikir nak pergi nak tengok. Ada satu riwayat menyebut bahawa di dinding gua itu ada sarang laba-laba. Nah, ini riwayat yang agak kuat. Yang kedua riwayat yang kata ada burung merpati. Ya, ini riwayat yang tidak kuat. Ya, yang sarang laba-laba ni ada riwayat yang kuat. Jadi bila tengok sarang laba-laba, maka dia pun kata, kalau ada sarang takkanlah orang masuk sarang tak pecah. Itulah logiknya. Jadi mereka pun duduk di situ, tak ada dah, maka rasa tak ada, mereka pun lari balik. Kemudian Nabi SAW daripada Gua Thur bergerak dengan seorang penunjuk jalan, Abdullah bin Uraiqid, yang masihnya adalah kafir. Ya, dengan oleh kerana Abdullah bin Uraiqid ini ataupun Uraiqid seorang musyrikin diupah, orang musyrik diupah. Ya, boleh tak kita minta hukum ni? Boleh tak kita minta bantuan orang kafir? Ya, inilah di antara muamalah Nabi SAW, bahawa kita boleh bermuamalah dengan orang kafir selagi dia tidak membahayakan kita. Kalau dia membahayakan kita, tak ada lah muamalah dengan puak-puak kafir. Ya, seperti mana Rasulullah SAW mengambil penunjuk jalan. Penunjuk jalan ni di antara orang penting kalau kita nak jalan mana-mana. Kalau dia menunjuk jalan sesatlah kita. Rasulullah tak ambil sebab dia adalah orang yang pakar dalam perjalanan. Dia tahu jalan yang tidak pernah dilalui oleh orang. Daripada Gua Thur dibawa Nabi berjalan menerusi pantai, jalan pantai, jalan orang tak pernah lalu. Ya, lalu dia ambillah, dia ikutlah Rasulullah bersama dengan Abdullah bin Uraiqid. Lalu puak-puak musyrikin heboh di Mekah pada masa itu. Heboh mengatakan bahawa Rasulullah telah terlepas, sedangkan mereka sudah merancang dengan rancangan yang begitu hebat. Sebab tunggu di tepi rumah Rasulullah boleh lepas lagi. Lalu mereka pun bagilah siapa-siapa yang boleh membunuh Rasulullah, menangkap dan membunuhnya, akan dihadiahkan dengan 100 ekor unta. 100 ekor unta. Ya, 1 ekor unta ni banyak tuan-tuan, satu lembah. Satu lembah daripada unta. Maka ada seorang dalam majlis itu namanya Suraqah bin Jahsham. Jadi dua, Suraqah bin Jahsham dan Suraqah bin Malik. Ya,
Dia kata, aku tengok ada orang berjalan, satu rombongan berjalan di tepi pantai. Aku tengok ada orang sedang berjalan di tepi pantai. Maka bila dengar macam tu, Suraqah bin Malik pun bangun, naik kuda terus pergi kejar Rasulullah SAW. Dalam peristiwa yang terkenal, Suraqah bin Malik jatuh 3 kali. Jatuh sekali, bangun lagi, jatuh sekali, bangun lagi. Bila bangun jatuh kali ketiga, dia tengok Rasulullah diliputi oleh awan yang meliputi Rasulullah. Bila tengok Rasulullah ni seperti kabut putih tu, ada kata tak ada Allah, matilah kali ni. Ya, ada penjaga Rasulullah ni, ada penjaga dia. Maka dia pun panggil minta tolong, selamatkan dia. Maka Rasulullah pun baru berhenti. Bila berhenti, maka dia pun minta kepada Rasulullah minta tolong. Ya, minta tolong. Dan Rasulullah kata minta maaf dan minta tolong lah. Sebab niatnya tadi nak bunuh Rasulullah. Jadi dia minta kepada Rasulullah. Jawab Rasulullah, satu sahaja. Ya, kalau kamu nak selamat satu sahaja, maka kamu rahsiakan perjalanan kami. Jadi Rasulullah ni datang nak bunuh Rasulullah. Bila sampai jumpa Rasulullah, tak jadi, dia jadi pelindung Rasulullah. Ya, ingat Suraqah akhirnya memeluk Islam. Ya. Jadi Suraqah jadi pelindung. Dia pun balik ke Mekah. Dia kata, ada tak yang kamu jumpa, ada orang tak kamu jumpa tu? Ada, dia kata, ada orang, bukan dia, bukan Nabi. Padahal dia nak bunuh Nabi tadi. Kan? Itu yang pergi kepada Suraqah. Dan Nabi SAW menjanjikan kepada Suraqah gelang Kisra, ya, Kisra Parsi. Gelang Kisra Parsi kepada Suraqah nanti. Bila gelang ni dapat? Pada zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Ya, raja-raja dulu pakai gelang emas. Ya, nanti kata satu masa kamu akan diberikan gelang Kisra Parsi. Ya, janji Rasulullah hanya terjadi pada zaman Sayyidina Umar. Kemudian Rasulullah SAW singgah, ya, di tempat yang disebut sebagai Quba. Di sana Rasulullah SAW membina sebuah masjid. Ya, masjid yang pertama, ya, yang antara yang pertama dibina di negara Arab. Ya, selain daripada Masjidil Haram, iaitu Masjid Quba. La masjidun usisa 'ala taqwa min awwal yaumin ahaqqu an taquma fihi. Sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa, Masjid Quba pada hari pertama adalah lebih patut kamu sembahyang di dalamnya. Ya, jadi Masjid Quba yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini masjid yang pertama yang dibina. Nampak masjid masa zaman dulu dah, ya, letak kayu kiri kanan apa semua, letak atap sikit jadilah masjid. Dan nak buat macam sekarang susah, ya. Sampai ratus-ratus ribu baru dapat buat masjid. Suruh orang datang pula satu hal lagi. Rasulullah menyambung perjalanan, kemudian sampailah ke Madinah. Dan orang-orang Mekah pada Madinah pada masa itu menunggu Rasulullah setiap hari. Duk menunggu, tapi itu naik tak pokok tengok Rasulullah hari, tiap-tiap hari tunggu. Termasuklah Bilal bin Rabah, Umar bin Khattab, pagi sampai petang balik, pagi sampai petang balik, sehinggalah Nabi SAW sampai. Ya, dengan unta dia berjalan. Ya. Dan bila Nabi SAW sampai, mereka pun bernasiblah. Ya. Nasyid saya tak pandailah nak bernasib, ya. Bila nasyid dalam cerita-cerita itu adalah nasyid itu. Ya, dengan kompang dan sebagainya, menunjukkan gembira sungguh mereka menerima Rasulullah SAW. Nah, itu salah orang kata Nabi ni pelarian tadi. Tak ada orang sambut pelarian, ya. Jadi disambut Nabi SAW sebagai pemimpin dan diangkat sebagai pemimpin. Kenapa Abdullah bin Ubay sangat benci kepada Nabi? Sebab bila Nabi sampai tu, asalnya orang nak lantik dia jadi raja dah. Abdullah bin Ubay ni nak lantik jadi raja dah. Tiba-tiba Nabi sampai tak jadi raja. Dia sangat sakit hati. Ya, Abdullah bin Ubay bapa munafik pada masa itu. Ya. Jadi dia tak jadi raja. Dia bersekongkol pula dengan puak-puak Yahudi. Jadi Nabi sampai, sahabat-sahabat masing-masing pergilah jumpa Nabi, kata jomlah pergi rumah saya, jomlah menginap rumah saya. Nabi kata biarkan unta ini berjalan dan berhenti. Lalu dia berhentilah di hadapan, ya, rumah
Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ni pun keluarlah. Jadi dia pun keluar dan jemput Rasulullah naik ke rumah. Abu Ayyub Al-Ansari adalah seorang lelaki yang mempunyai 2 tingkat rumah. Ada 2 tingkat rumah dia. Ya, jadi dia suruhlah Nabi naik atas. Lalu Nabi kata, tak apalah, aku duduk kat bawah. Ya, jadi Nabi duduk kat bawah. Nak peristiwa Nabi SAW singgah di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi duduk di tingkat bawah, Abu Ayyub duduk di tingkat atas. Tiba-tiba air jatuh tumpah. Abu Ayyub cepat-cepat lap air supaya air tidak menitik kena Rasulullah. Dia rasa tak sesuai lah Rasulullah duduk di bawah Nabi, dia duduk di atas daripada Nabi. Jadi dia terus pergi dan minta Rasulullah naik ke atas. Ya, jadi Rasulullah pun naik ke atas, dia pun duduk di bawah. Ini seorang pengorbanan seorang sahabat dan menghormati Nabi SAW. Dan mereka ni ambil peluang untuk mendapat berkat daripada Rasulullah SAW. Nabi SAW sebagai tetamu, dia pergi makan, Nabi tak makan semua. Ya, Nabi tak makan semua. Kalau kita faham Melayu lah, kalau tak halal, tak cukup, ya? Nabi tak makan. Nabi makan separuh saja. Dia bagi makan satu tanah, Nabi makan separuh. Lepas tu dibagi balik kepada Abu Ayyub. Ya, lalu Abu Ayyub tunggu. Tetamu dia tak makan. Ini hormatlah, hormat Nabi. Kemudian Abu Ayyub makan bekas daripada makanan Rasulullah. Jadi bila Rasulullah makan ni, dia ada bekas tangan Rasulullah tu. Kau nasi ke daging ke apa semua. Jadi dia cari bekas tangan Rasulullah, dia makan. Ini mengambil berkat daripada Rasulullah SAW. Boleh tak kita mengambil berkat daripada para ulama? Bolehlah. Di sana Islam mengajar barakah. Pada Nabi SAW masa kecil pun ada barakahnya. Dia menyusu kepada Halimatus Sa'diyah, kampungnya dalam Kingkontang jadi subur, jadi baik. Itu berkat kepada Nabi. Pada ulama ada berkat dia, boleh ambil berkat ulama. Sebab itu bila jumpa ulama, kita cium tangan dia. Bukan kita zaasuh, tetapi kita mengambil berkat daripada ulama. Ya, sebab itu ulama-ulama sesama mereka berjumpa, mereka cium tangan sesama mereka, mereka cium dahi sesama mereka. Ya, itu berkat pada ulama ada. Ya, berkat pada orang-orang yang buat dosa tak ada. Tak payah cium tangan lah. Tak maaf sebut lah. Berkat pada gangster tak ada. Tak payah cium tangan. Ya, kalau pada ulama ada, pada tok-tok guru ada, boleh cium tangan, boleh ambil berkat. Ya, begitulah keadaan. Dan dalam banyak hadis sahabat-sahabat Nabi SAW mengambil berkat. Ya, yang pada Nabi saja, tidak pada kita umat manusia. Yang ada khusus pada Nabi saja. Ya, contoh kisah Adam Nabi SAW yang pernah terminum air kencing Nabi SAW. Ini pernah ada kisah dia. Ya, dia dah harga sangat tengah-tengah bersih rumah Nabi. Tiba-tiba tengok satu bekas. Kalau dahaga ni tengok bekas ada air. Dia pun minum air kencing, dia minum bekas. Nabi bangun-bangun tengok mana bekas ni nak buang. Dia kata aku dah minum ya Rasulullah. Ini berkat. Kalau air kencing kita, tak tahu nak cakap lah, bau hancing. Ya, ini berkat pada Rasulullah. Tak ada berkat ni pada ulama tu minum air kencing ni tak ada. Seperti golongan Syiah mengambil berkat daripada najis syekh dia, Syiah. Ya, Syiah yang sesat lah. Syiah banyakkannya sesat lah. Tak tahulah ada yang betulnya sesat, tapi ada yang diiktiraf sebagai orang Islam lah. Di antara yang sesat ialah mengambil berkat daripada najis dia punya ulama dia. Ya, jadi najis bila diberok ni dia tak berok dan tandas, dia berok atas bekas. Dia berok atas bekas, dia akan kumpul najis setahun. Jadi setahun, tahi banyak juga setahun ni. Kumpul banyak tu, dia akan buat majlis mengambil berkat daripada tahi. Bila setahun tu dia buka ni tahi, dia punya ulama masing-masing ambil. Saya lihat dekat muka sikit-sikit orang. Jalan sambil reset. Jadi berkat pada orang macam ni tak ada. Ya, tuan-tuan boleh tengok kat internet, saya pun tak sanggup nak tengok ya.
mengambil berkat daripada buat Syiah. Islam hanya Nabi sahaja yang mempunyai kelebihan. Dan Nabi tak suruh. Ingat, Nabi tak suruh ni kecil aku minumlah, tak ada. Tetapi sahabat ni, khadam ni tersalah. Ya, itu ada kisahnya. Dan dalam peristiwa itu, peristiwa persinggahan Nabi di rumah Abu Ayyub Al-Ansari ini, Nabi Abu Ayyub dan keluarganya mengambil berkat daripada bekas makanan Nabi. Saya biasa juga lah pergi ceramah dekat Mak Tahfiz ni. Dia ajar supaya mengambil berkat daripada orang yang datang berceramah. Jadi bila kita minum air ni, letak banyak air, sengaja letak banyak. Kita tak minum belaka. Macam ni, kita nak minum, jangan nak habis macam ni. Lepas tu kita minum separuh saja, ya, separuh saja, letak situ. Bila habis ceramah, yang depan ni bergeruk datang minum air. Itu mengambil berkat. Dia bukan taksub. Dia belajar mengambil berkat daripada ulama dan tok guru. Ya, walaupun kita bukan tok guru, bukan ulama, tapi dia tetap juga hormat dan dia ambil berkat. Pakat-pakat minum seteguk seorang. Ya. Tapi tak ada lah. Kat sini pun tak ada. Datang mana-mana pakat-pakat begini tak ada lah. Kan? Jadi, ya, budak-budak dia ajar. Sahabat Nabi dia ajar begitu, mengambil berkat. Tapi tak sampai taksub, ya. Sampai tak taksub. Pada Rasulullah, sebab berbeza Rasulullah dengan makhluk yang lain. Dan kemudian di antaranya ialah Abu Ayyub kata, aku telah menyajikan kepada Rasulullah beberapa hari itu dengan bawang dan juga bawang putih. Pada satu hari dia kata, aku sajikan kepada Rasulullah bawang dengan bawang putih. Rasulullah tak makan. Bagi banyak tu juga balik. Jadi dia pun tanya Rasulullah, kenapa tak makan? Sebenarnya kami di bawah ni menunggu-nunggu bekas tangan Rasulullah. Dia kata, bawang ni aku tak makan sebab dia berbau. Sebab aku ni berbau, bila berbau, dan aku ini sentiasa bermunajat kepada Allah, dan aku bermunajat kepada Allah, aku tak suka, ya, mulut aku berbau untuk berbicara dengan Allah. Itu dasar bawang, ya. Bawang Nabi tak makan sebab dia berbau. Jadi kita pun macam itulah. Bila datang masjid, jangan makan benda-benda yang berbau. Ya, mungkin sekarang ni jarak sembahyang ni tak bau sangat lah. Ya, kalau makan petai dekat-dekat, ya, kita pun tak khusyuk. Sekarang ni kan jarak. Betulkan sah, jarak kasar. Kan dulu betulkan sah, rapat-rapat sah. Sekarang ni jarak-jarak. Bila kita nak rapat ni? Tak tahulah, ya, tunggulah arahan daripada pimpinan. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian lagi. Ya. Dalam peristiwa hijrah ni, di antara benda yang besar dilakukan oleh Rasulullah ialah yang pertama sekali ialah pembinaan masjid. Ya, pembinaan masjid menjadi satu perkara yang sangat diutamakan sebelum kita membina rumah. Ya, masjid mestilah diutamakan. Siapa-siapa yang memberi duit untuk pembinaan masjid, dia akan mendapat saham yang sangat besar di dalam hidupnya, ya, sebagai jariah dia. Sebab jarang dalam dunia ini orang merobohkan masjid. Jarang. Kat Malaysia ada, pernah dengar? Jarang ada lah nak buat masjid baru. Jarang ada roboh masjid. Siapa-siapa yang membina masjid, duit itu dia buat batu-batu apa semua, ya. Walaupun dia jarang juga sembahyang, tetapi amal jariahnya sampai juga kepada dia di dalam kubur nanti, ya. Jadi nak buat tambahan pokok ada, lepas ni nak buat tambahan itu ini, kita lah orang yang pertama untuk infak kepada masjid. Ya, itulah harta kita. Harta kita yang kita tinggal atas dunia. Ya. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan Rasulullah membina Masjid Nabawi yang pertama dengan susah payah. Ya, dengan buat macam-macam sehinggalah terbina Masjid Nabawi. Jadi bawahnya beralaskan tanah dengan daun nipah dan daun kurma sebagai atap dan tiang-tiang, batang-batang kurma sebagai tiang-tiang. Ya. Jadi sahabat Rasulullah membuat masjid. Dan sembahyang di atas tanah, bukan sembahyang di atas kapet ataupun di atas jadah macam kita sekarang. Ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara dua puak yang sudah bergaduh selama lebih kurang 100 tahun. Berperang 100 tahun. Lepas tu tak menang-menang. Ya. Aus tak menang, Khazraj tak menang. Sebab dua-dua kuat.
Setiap tahun ada acara berperang, berebut tanah, berebut air, berebut telaga, macam-macam. Ya. Bila berperang di Mekah, di Madinah masa itu ada 3 puak yang besar: Aus, Khazraj, Yahudi. Dan tengok ni, Nabi dah tunjuk nama dah ni. Aus, Khazraj, Yahudi. Bila berperang 2 Aus dan Khazraj, yang menang apa? Yahudi. Yahudi ni memang suka mengambil kesempatan. Allah bagi otaknya cerdik, ya. Dia dah peniaga yang menguasai pasar, dia yang memberi riba, menyebabkan orang terlekat hutang, dia yang menguasai telaga, air yang orang sangat perlu pada masa itu. Ekonomi dikuasai oleh orang Yahudi sepenuhnya. Puak-puak ni berperang, sibuk berperang kerana berperang sini, bergaduh tak habis-habis selama 100 tahun. Bila mereka jumpa Rasulullah, dia pun tengok Rasulullah, inilah pemimpin yang akan menyelamatkan kami. Ya. Sebab itu dia kata, jangan Yahudi mendahului kita daripada beriman kepada Nabi. Ya. Sebab orang Yahudi dah cakap dengan mereka, jaga-jaga nanti. Jaga-jaga nanti Nabi datang, tahulah puak kamu akan jadi apa. Dia selalu ingatkan kepada orang Aus dan Khazraj, jaga-jaga nanti akan lahir Nabi kat sini. Bila lahir Nabi, maka kamu akan kenalah. Jadi bila mereka beriman kepada Rasulullah dan peristiwa Bai'atul Aqabah yang kedua, maka mereka pun kata, jangan orang Yahudi mendahului kita dengan beriman kepada Nabi. Bila Nabi sampai, Nabi membina sistem ekonomi, ya. Sahabat Nabi SAW, Abdul Rahman bin Auf, disaudarakan dengan seorang sahabat yang kaya juga, ya. Dia persaudarakan dengan seorang sahabat yang kaya. Dia ada 2 isteri, dia ada 2 perniagaan dia, ada isteri dia, ya. Jadi nak beritahu persaudaraan, tahap tinggi persaudaraan tu kepada Sayyidina Uthman. Dia kata, wahai Sayyidina Uthman, aku ada 2 perniagaan, kau ambil 1, tinggalkan aku 1. Aku ada 2 bini, kau pilihlah nak 1, aku tinggalkan untuk aku. Itu hebatnya persaudaraan. Tak ada berlaku kat kita. Kita sayang macam mana pun sahabat kita, jiran kita, selalu kita jumpa, tak pernah kita kata kat dia, aku ada 2 bini ni, kau ambillah 1. Tak ada. Kita nak berbini 2 pun berperang ke main lagi, dapat 2, lepas tu nak bagi kat orang 1. Tak ada. Sahabat ni, kau ada baru jumpa, baru saudara, aku ada 2 bini, kau pilih 1. Bukan kau ambil yang tua, pilih 1. Kalau kita bagi yang tua, ambillah yang tua ni, tak lama lagi nak mati dah, ambil. Tak, kau pilih. Aku ada 2 perniagaan, kau pilih 1. Sayyidina Uthman kata tidak. Macam Nabi juga, dia tak ambil kesempatan, ya. Tunjukkan aku pasar. Itu Sayyidina Uthman, sebab dia orang berniaga. Tunjukkan aku pasar. Lepas itu sahaja, harta kau lah, bini kau lah, ya. Tunjukkan aku pasar, aku nak pergi berniaga. Jadi Sayyidina Uthman berniaga, lama sekali berniaga dia lah. Berniaga perunta. Bahan perniagaan yang pertama ialah, bisnesnya yang pertama ialah berniaga perunta. Perunta yang orang tak mau ni, dia berniaga, ya. Daripada situ baru dia kembangkan perniagaan dan dia jadi jutawan, ya. Bila jadi banyak harta, dia sumbang balik kepada Islam. Ya, contoh dari sudut persaudaraan 1, jadi tidak bergaduh. Kemudian dia membantu orang Islam dengan harta dia. Sayyidina Uthman seorang jutawan, hampir dikatakan bahawa hartanya bilion kalau dinilai dengan masa sekarang, ya. Jadi dia beli di antara jasa besarnya ialah membeli telaga Raumah. Ini kita dengar selalu cerita ni, ya, telaga Raumah. Tempat kita banyak air, kan? Tak ada masalah. Tempat tanah Arab kurang air susah. Dan telaga sangat berharga. Telaga itu dipunyai oleh orang Yahudi, seorang Yahudi. Orang Yahudi ni, air ni dia jual pula. Siapa-siapa nak air kena bayar. Ambil 1 beldi berapa dirham, ambil 2 beldi berapa dirham. Itulah perniagaan Yahudi hari-hari, berniaga air. Bila datang Sayyidina Uthman kata, aku belilah telaga ni, ya, aku beli telaga ni, jual lah. Dia kata aku nak jual. Sayyidina Uthman kata, aku bayar kau. Lupa lah berapa jumlah, 2,000 dinar ke, ya. 1 dinar lebih kurang 1,000 lebih, 2,000 dinar dia bayar. Okey, besar sangat jumlahnya ni, maka dia terima lah. Okey, aku terima, tapi aku nak bayar separuh saja. Aku jual separuh saja telaga, separuh lagi aku punya. Telaga sebiji je, air dalam 1 je, jual separuh.
Yahudi punya otak Sayyidina Osman ingat Sayyidina Osman ni bodoh. Dia kata okey, aku setuju. Ya, sehari kamu berniaga, sehari aku berniaga. Sehari kamu berniaga, sehari aku. Itulah kedua hari ke sehari. Ya. Dan Sayyidina Osman berniaga, hari giliran Sayyidina Osman, maka Sayyidina Osman panggillah seluruh penduduk Madinah. Dia kata pakak-pakak ambillah banyak-banyak air pada hari ini. Ya, pakak simpan belaka. Ya, jadi penduduk Madinah pun ambil percuma sahaja, tak payah bayar. Ambillah masing-masing banyak balik rumah. Bila tiba hari Yahudi berniaga, tak ada orang datang. Sebab air dah banyak. Ya. Maka saya pun datanglah tepi. Perempuan ni pergilah menganjing. Yahudi tunggu datanglah membeli. Lepas ni penduduk Madinah datang bawa air. Bawa air curah depan dia. Air menganjing lah, maksudnya menganjing. Kami dah banyak air, tak payah lapar. Jadi barulah Yahudi pada masa itu terduduk. Kena dah aku kali ni. Ya, kena dah. Tak laku. Orang curah air depan dia lagi. Kan? Maka Sayyidina Osman berapa lama rugi dah perniagaan. Dia pun jumpa Sayyidina Osman. Sayyidina Osman jumpa dia. Beginilah, kau berniaga pun tak laku, bagi aku beli semualah telaga ni separuh lagi. Ya. Dia kata aku nak harga yang dulu lah. Dia pun fikir tak larat juga ni. Bagi harga yang dulu. Tak jadilah, aku bayar sikit je. Nak tak mau sudah. Terpaksalah dia ambil. Maka telaga itu dapat kepada Sayyidina Osman. Dan Sayyidina Osman wakafkan telaga kepada umat Islam. Ini sistem wakaf yang kita guna. Ya, jadi pengajaran daripada hijrah ni besar juga ialah sistem infak masing-masing. Infak duit untuk buat kepada umat Islam. Dan infak ini adalah satu benda yang sangat besar. Dan banyak berkorban adalah Sayyidina Osman, walaupun dia khalifah yang ketiga dan mati dibunuh oleh pemberontak. Salah seorang Sayyidina Osman adalah salah seorang yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian Nabi SAW juga mempersaudarakan orang-orang Yahudi dengan orang-orang Islam pada masa itu. Ya, orang Yahudi walaupun Rasulullah tahu dah dia ini mempunyai niat yang tidak baik terhadap orang Islam. Ya, Yahudi siapa tak tahu sampai sekarang dia membunuh orang Islam. Ya, kalau kita marah pada orang pun kita panggil berbagai macam Yahudi dan kita Yahudi itu jahat sangat. Ya, jadi orang Yahudi ni walaupun Rasulullah tahu dia ini jahat, tetapi Rasulullah buat juga piagam Madinah dengan mereka. Ya, maksudnya apa pelajarannya? Kita boleh juga buat baik dengan orang kafir ni ataupun orang yang memusuhi kita selagi mereka tidak memusuhi ataupun memerangi kita. Bila mereka sudah mengkhianati perjanjian dan memerangi kita, putus hubungan. Ya, mengancam Islam, putus hubungan. Itu dalam perang Khandaq ni. Tengok dia atas satu peristiwa yang besar yang berlaku dan menunjukkan pengkhianatan orang Yahudi terhadap orang Islam. Dalam keadaan Nabi SAW jaga Madinah dengan senjata berperang dengan puak-puak kafir ni, Khandaq ni penuh 10,000 serang Madinah, tak sampai 10,000 campur kanak-kanak semua. Orang Yahudi menyerang umat Islam daripada dalam. Baca kisah ni. Ya, serang umat Islam daripada dalam. Di dalam Madinah ni itu tidak ada orang kecuali orang perempuan. Ya, orang perempuan yang mempertahankan. Pergi lontar tambak panahnya di dalam bandar. Sehingga disedari oleh Rasulullah dan terpaksalah terbaik balik dalam bandar, serang balik dan selamat. Selepas perang Khandaq, Rasulullah SAW nak membuka baju perang. Ya, Rasulullah pun pakai baju perang ya, pakai baju besi. Ya, Rasulullah tak ada ilmu kebal. Apa kita hebat ada ilmu kebal lagi. Tikam takluk. Kalau lah Nabi nak dapat ilmu kebal senang sangatlah Nabi, lagilah patut takluk kena. Tapi Rasulullah pakai juga baju besi. Sebelum buang baju besi, malaikat kata kenapa Rasulullah nak membuang baju besi, membuka baju besi, sedangkan malaikat belum lagi membuang baju besi mereka. Dan malaikat yang berjaga belum lagi meletakkan senjata. Pergi kepada puak-puak Yahudi yang telah mengkhianati perjanjian, pakai balik baju besi, pergi serang puak Yahudi. Ya, Yahudi Khaybar dan sebagainya. Ini yang berlaku. Bila mengkhianati perjanjian, maka putus hubungan. Bahkan Rasulullah memerangi mereka. Bukan setakat perang dan menjatuhkan hukuman, bunuh belaka puak-puak Yahudi yang sudah balik. Ya, tinggal orang perempuan sahaja dan juga kanak-kanak.
Ya, ini pengajaran daripada peristiwa yang besar yang berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi piagam Madinah, bina masjid, mempersaudaraan umat Islam pada masa itu. Ya. Jadi sesuailah dengan tema kita ataupun dengan sedikit berkaitan dengan kemerdekaan dalam negara kita ini, kita kena jaga semua-semualah perpaduan sesama umat Islam kita. Memanglah kita ni ada perbezaan pendapat, tidak dapat tidak, bukan kita saja. Bukan dalam masyarakat kita saja. Dalam keluarga kita pun berbeza pandangan. Tak. Kadang-kadang dengan adik-adik kita, dengan abang-abang kita, kadang-kadang selalu juga berbeza pandangan. Biasa. Sahabat Rasulullah berbeza pandangan. Biasa. Sahabat dengan Nabi ada juga yang rasa nak tak berapa setuju dengan Rasulullah dalam beberapa perkara. Ada juga. Biasa perbezaan pandangan. Contoh dalam perang Badar, nak pergi berperang di Badar ataupun bertahan di Madinah. Ada juga berbeza pandangan. Sampai ke Badar, nak duduk depan air ke nak duduk belakang air, ada beza pandangan. Sahabat bagi pandangan. Boleh. Pandangan, perbezaan pandangan itu biasa. Cuma kita umat Islam ni jangan berpecah. Dalam menghadapi suasana sekarang ini yang penuh dengan dengan cubaan, dengan pancaroba, dengan Covid lagi, ya, dalam keadaan orang-orang yang bukan Islam bersatu dalam beberapa isu penting, kita mestilah bersatu jugalah, bersatu padu supaya negara kita juga. Kita pun bukanlah nak bergaduh dengan orang, bukan nak bergaduh dengan orang, bukan nak berperang. Dan peperangan antara kaum ini satu benda yang sangat besar kesannya, sangat besar kesannya dan sangat buruk kesannya. Ya. Ya, saya teringatlah masa duduk di Sabah dulu, ingat perang Madura. Ya, perang Madura ni perang yang sangat teruk lah saya tengok. Sebab perang kaum. Ya, perang kaum. Madura ni satu puak yang datang daripada luar Kalimantan. Ya, ada orang Madura sini. Ada. Ya, kita kenal Kalimantan sana. Jadi oleh kerana orang Madura orang luar, lepas tu dia pergi ke sana berniaga jadi kaya raya apa semua. Tak tahulah ada perselisihan faham sikit dengan puak-puak di sana, maka mereka telah diserang. Ya. Jadi telah orang tempatan telah menyerang. Menyerang tu yang buat salah mungkin seorang dua je, tapi yang kena serang hampir semua. Ya, nama Madura semua bunuh. Termasuklah bayi-bayi dalam buaya. Serang kampung, bunuh belaka. Bunuh belaka tu termasuklah kanak-kanak pun kena bunuh belaka. Tengok gambar kena bayi kena potong masih dalam buaya. Masih dalam buaya pun dipotong. Ya. Jadi teruk perselisihan kaum ini kerana dia punya semangat kaum. Nama je bunuh. Nama je bunuh, tak kisah tak. Sebab itu kita kena elakkan. Ya. Dalam suasana negara kita yang sudah merdeka 63 tahun ni, perkauman semakin kuat dan sebagainya, isu-isu pun banyak. Ya, saya tengok kita mestilah bersatu, ya, supaya nampak kekuatan kita. Seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan Aus dan Khazraj yang telah berperang sekian lama. Bila bersatu, Yahudi pun jadi takut. Ya, dan biasalah kita melakukan kesilapan. Ya, dan di sana ada Raufur Rahim Nabi sallallahu alaihi wasallam, Maha Pemaaf dan Maha Pengampun Nabi. Kalau tengok Abu Sufyan itu adalah paling pokok kafir yang paling besar lah. Abu Sufyan tak kuat, rancang nak bunuh Nabi. Dia juga. Dia menguasai, dia mengetahui perang Badar, dia juga. Perang Uhud dia juga. Perang Khandaq dia juga. Bunuh yang merancang membunuh sahabat-sahabat dia juga. Ya, dia masuk Islam. Rasulullah kata siapa-siapa yang masuk rumah Abu Sufyan selamat. Tak kita, ya. Walaupun dosanya besar, dihapuskan setelah dia memeluk Islam. Kita pun ada kesilapan masing-masing. Kalau berlaku sesuatu, maka Allah, kalau kita bertaubat kepada Allah, Allah terima insya-Allah. Ya, Allah itu Maha Pengampun. Kita tak bunuh orang, kita tak pernah memerangi sesama kita. Biasalah bergaduh sesama kita ni biasa. Tetapi kita kena meletakkan kepentingan Islam di hadapan daripada kepentingan diri kita sendiri. Sebab satu masa nanti kita mati belaka. Bila mati, harta benda kita tak guna satu sen pun.
Yang berguna ialah jawapan kita di hadapan Allah. Kita nak jawab apa ni? Kita dah dengar ma'al hijrah apa semua. Sunnah Nabi adalah perjuangan Islam. Kita nak jawab apa depan Allah nanti kalau Allah tanya apa kau buat dengan agama Islam. Itu payah juga nak sedia jawapan. Ya? Jadi tugas kita adalah tugas kita menyediakan jawapan di hadapan Allah. Ya? Jadi sempena hari kemerdekaan, mari kita bersatu padu, terutamanya sesama umat Islam. Ya? Azillatin 'alal mu'minin, a'izzatin 'alal kafirin. Sifat orang beriman. Lemah lembut sesama kita, bertegas dengan puak-puak yang menentang kita. Ya? Nah, itu dasar kita sebagai umat Islam. Jangan lembut sangat, ya. Kena tempat kena keras, kita keras. Dan terakhirlah, yang terakhirlah dalam ni. Tak ada, habislah. Sebab banyak isi pendek-pendek ni jadi dia hilang dia, ya. Mau maaf lah kalau kata-kata saya ada yang tergurui perasaan tu, ya. Jangan juga saya kuliah maghrib ni, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan kepada semua dengan peristiwa hijrah ini. Jadi kita mengambil pengajaran lah. Mudah-mudahan bila kita buat program macam ni, kita ingat kepada Rasulullah, ya. Ingat balik kisah dia, ingat balik perjalanan hidup ni yang susah, ya, sehinggalah dia meninggal dunia, meninggalkan panduan Quran dan hadis kepada kita semua. Jadi marilah kita menyambung perjuangan Nabi, ya. Menyambung perjuangan Nabi, di antaranya adalah amal ma'ruf nahi munkar. Saya nak sebut juga satu ayat yang Allah sebut kepada kita di akhir zaman ini. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Terzahirnya keburukan di darat dan di laut, fil barri wal bahr, darat dan laut, bima kasabat aydin nas, kerana perbuatan tangan-tangan kita berlaku. Allah turunkan bala ni kerana tangan perbuatan kita, ya. Mungkin ada perkara yang kita tidak cegah, amal ma'ruf nahi munkar, ya. Tugas kita sebagai pemimpin ialah memastikan amal ma'ruf nahi munkar berjalan. Kalau tak berjalan, memang bala akan turun, ya. Jadi kita sama-sama lah tengok apa yang berlaku di persekitaran kita, anak-anak kita, apa yang dia buat, ya. Ada berlaku maksiat dah di kalangan masyarakat kita, ya. Jadi kalau kita tak tengok, tak teliti balik, saya bimbang lah. Bukan dia kena bala, dengan kita kena bala, ya. Maksiat yang berlaku di antaranya, yang banyak berlaku zaman sekarang ini, perzinahan, ya. Isak dadah dan sebagainya dah biasa sangat. Sekarang ni banyak mengajar sosial, semakin banyak berlaku. Tolonglah tengok anak-anak kita apa yang dia buat, handsetnya, ya. Tolong telitilah, rokok ada rumah-rumah, yang duk melempak tu semua, tolong tengok apa kegiatan mereka. Rokok ada benda-benda yang tak baik dia buat, ya. Dan saya bimbang juga tengok kesian remaja muda-muda kita ini, muda-mudi kita ini yang tidak terdidik, tidak terarah, ya. Kita buat program kuliah pemuda pun tak ramai yang datang, ketua juga yang datang kadang-kadang. Ya, tak ada minat sangat, ya. Tolong carilah kaedah yang macam mana supaya kita boleh berfikir generasi yang nak menggantikan kita ini generasi yang beriman kepada Allah sungguh-sungguh, ya. Mudah-mudahan Allah tolong kita semua. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.